لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree, give your shade to all who seek. May your roots run true and deep, take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes, be patient and know that someday you will return to him. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Hold fast to the company of the folk of certainty, through their gaze and through your love for them. May you be as one of them, as gentle as the whispering breeze, spread solace to the world weary. Let your heart and soul be mirror clear, give life and love to Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. And stand before Allah like nothing else exists, and worship him like you are seeing. Be with all creation in all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from Al-Habib. Shine your mercy like the sun, send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers, quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be, but your heart melt
وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berhimpun untuk majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan, bersama saya Ustaz Hadi dari Izin Ngaji, dan kita berada dalam slot sharing tajwid. Seperti yang tuan-puan lihat, sekarang ni kita dah ada satu interface baru. So, Alhamdulillah, sekarang ni kita dah masuk sharing tajwid musim yang ketiga. Alhamdulillah. Dan untuk makluman semua tuan-tuan dan puan, mungkin sebelum ni kami tak pernah letak kan, tak pernah tulis. Cuba tengok di bawah ni. Sekarang ini kita sudah berada pada episod 175 untuk sharing tajwid ni tuan-puan. Maknanya dah ada 175 pertemuan ya untuk slot sharing tajwid ni. Jadi Alhamdulillah, 175 pertemuan. Banyak tu. Ya. Harapnya Ustaz pun sihat pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah dengan kehendaknya, moga-moga Allah memberi kesihatan yang baik buat kita semua tuan-puan. Tuan-puan, saya sendiri, ahli keluarga kita, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita dah berada pada episod 175 untuk hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan, ini kenangan ni kan. Mungkin ada yang masuk tengah-tengah, mungkin ada yang ada yang dah join saya daripada musim yang pertama dulu, masuk musim kedua. Kemudian bila masuk musim ketiga ni, Alhamdulillah ada sedikit pembaharuan dari sudut penyampaian kan. Saya dah start menulis. Jadi itulah kita kata perkembangan yang positif. Alhamdulillah, pada saya itu satu perkembangan yang positif. Jadi teruskan doa tuan-puan buat kami di Izin Ngaji ni agar terus rasa bersemangat untuk mengembangkan ilmu Al-Quran ini kepada seluruh masyarakat di luar sana, insya-Allah, mudah-mudahan. Dah musim ketiga. Ya. Dah 3 musim ikut Tuan Zaini kita. Alhamdulillah. Okey. Kenapa tak ada warna? Warna apa tu, Puan Haidah? Okey. Kita main tema kelabu. Kelabu asap. Dan untuk makluman semua tuan-puan, sebelum saya terlupa, ada yang duk risau, ingat dah terleft group yang sebelum ni kan ada Telegram nama saya tu kan, Abdul Hadi Izin Ngaji tu. Jadi sekarang ni untuk makluman semua, kita dah tukar dah nama Telegram tu. Kita dah tukar kepada Izin Ngaji Warrior. Itu adalah atas undian. Undian tuan-tuan dan puan. Boleh? Tak berjalan tu Ustaz. Memang tak berjalan pun. Okey, yang tulisan bawah ni memang tak berjalan. Saya biar dia duduk diam. Okey. Nur Quran menenangkan, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah, tahniah buat semua yang kata apa dah ikut daripada awal. Yang mungkin ikut tengah-tengah pun tak apa. Nanti tunggulah dah sampai musim ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, 10 dah khatam, ulang balik. Kita harapkan kita kekal bersama sehingga ke penghujungnya, insya-Allah. Sampai hari kiamat lah tuan-puan. Ya. Kalau diizinkan Allah,
sharing tajuk ni nak diteruskan sampai bila-bila. Moga-moga ada manfaat buat diri kita, buat orang lain juga, insya-Allah. Okey. Muka surat berapa hari ni? Muka surat 53 ada tulis kat bawah ni. Nampak tak? MS tu muka surat. Okey, muka surat 53. Jadi tuan-puan boleh tengok info-info dia ada kat bawah ni semuanya. Alright. Baik, jadi tuan-tuan puan, alhamdulillah hari yang penuh barakah ni, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita rancangkan Allah permudahkan. Saya doakan agar urusan tuan-puan bermula daripada subuh tadilah sampailah waktu malam nanti, sampailah masuk esok, semua apa yang tuan-puan hajatkan, apa yang tuan-puan nak lakukan, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tanpa buang masa lagi, jom sama-sama. Saya punya ni tak boleh tengok lah ada berapa orang yang menonton ni. Sekejap saya nak kena refresh dia balik. Dia memang tak keluar. Oh, ada. Alhamdulillah. Dah ada 83 orang. Baik. So tuan-tuan dan puan, insya-Allah sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah akan sentiasa mengikuti sharing tajuk ini sehingga diberi keizinan hingga akhir ayat. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Talallahu umrukum. Moga Allah panjangkan umur anda semua. Termasuklah saya ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan. Baik. Jadi untuk hari ini insyaAllah kita akan masuk perbincangan ayat kita iaitu pada muka surat 53 tuan-puan. Okey, tadi ada yang bertanya kan muka surat berapa? Muka surat 53. Tuan-puan boleh tengok di bawah ni ada tulis. Okey, kita akan sambung surah Ali Imran. Untuk hari ini kita akan sambung dua ayat 28 dan 29 insya-Allah. Inilah dia yang terpapar di skrin anda. So ada yang dah buat bedah tajuk ini siap-siap ke? Boleh respon sikit nak tengok. Ada yang dah buat dah? Siapa yang dah buat? Kalau tak buat ni kena denda ni. Waalaikumsalam yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Jangan lupa bantu saya tuan-tuan dan puan. Yang belum tekan butang share, tolong bantu saya tekan butang share. Okey, Tuan Tajamani dah buat. Puan Rainah ada. Dari semalam lagi, alhamdulillah. Terbaik. Yang lain, Puan Yahti ada. Puan Nani ada, alhamdulillah. Ustaz tak suruh buat. Oh, dia kena suruh dulu kan. Okey. Macam sekolah pula kan. Kalau cikgu diam je, anak murid pun diam. Allah Akbar. Tak apa. So yang dah buat, alhamdulillah, terima kasih. Yang tak buat tak apa. Nanti kita akan tengok sama-sama insya-Allah. Jangan risau, kefahaman tu dapat. Cuma yang dah buat tu, dia lebih orang tak apa, lebih yakin lagi lah kan. Dia lebih kurang kepada nak kita kata apa, nak menilai diri kita ni macam mana sejauh mana faham kita ni. Baik. Baik, alhamdulillah. Jom tuan-tuan dan puan sama-sama kita baca dulu ayat 28 dan 29 ini insya-Allah. Kemudian kita akan pergi pada sesi bedah membedah. Okey? Saya baca je Ustaz. Ada orang dia dah mahir dah. Tak payah tulis dah. Tengok pun dah boleh tangkap dah. Sebut je macam mana keadaan pun. Kan? Ikut lain orang lain lah dia punya pencapaiannya. Okey? Baik. Dah sedia semua? Apa pun jangan lupa bantu saya untuk share dulu siapa yang belum share. Kemudian yang sudah bersedia pastikan kita betulkan niat masing-masing. Tajdid niat, insya-Allah mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi lepas ni ingatlah tuan-puan, kalau saya tak sebut pun, so tuan-puan dah boleh get ready dah, standby. Try bedah dulu. Buat ringkas-ringkas je. Tengok bedah. Kan? Mak asli ke apa ke, mak arid ke, mak badal ke. Boleh nah? InsyaAllah. Barakallahu fikum. Baik, jom kita baca dulu insyaAllah. Tarik nafas semua. Tarik nafas dalam-dalam. Kita nak baca ni. Pagi-pagi ni kena ada aura yang hebat. InsyaAllah boleh. Baik, sedia semua? Jom kita mulakan. InsyaAllah. Wahid, Ithnani, Thalatha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تقول
ulang balik illa kat sini tuan-tuan. Saya macam nak tersasul tadi. Ulang balik kat sini Illa an tattaqu. Sekali lagi, 1, 2, mula. Illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Okey, selesai untuk bacaan yang pertama, ayat 28 dan 29 InsyaAllah. Jadi jom kita teruskan untuk sesi berikutnya, iaitu sesi bedah membedah. Jom tuan-tuan, dah ready ni. Kita nak jadi doktor pagi ni insyaAllah. Pastikan sedia dengan alat tulis masing-masing. Catatkan apa yang perlu, apa yang boleh diambil pagi ni, menjadi sebahagian ilmu tambahan buat kita. Kita ambil tuan-puan, jangan lepaskan. Peluang dah ada, kita manfaatkan sebaik mungkin insyaAllah. Yang belum share, teruskan, bantu saya untuk share. Baik, jom kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. La, baik tuan-tuan dan puan, la kat sini walaupun kita tengok ada sabdu, ianya tidak berfungsi. Sebab apa? Sebab kita nak memulakan bacaan di sini, kita tak perlu bunyikan sabdu ini. Sabdu ini akan berfungsi kalau kita sambung dengan perkataan sebelumnya. Contoh kat sini kan, bi ghairi hisabillah, kan jadilah idgham bila gunnah kat sini, tanwin bertemu lam. Itu kalau kita sambung bacaan lah. Jadi bila kita dah berhenti bi ghairi hisab, kita dah berhenti kat situ, waqaf situ, maka nak mulakan bacaan ibtida' di sini perlu dibaca dengan bunyi huruf sahaja tanpa kita membunyikan sabdu. So kat sini mat asli lah. Ada alif mat sebelumnya baris atas. MA. Alright. Mat asli. Ini senang je tuan-puan ya tak? Senang benar kata. MA. Mat asli. Okey, ada alif mat kat sini. Yattakhidhil mu'mini. Okey, ta bersabdu ni kita jelaskan betul-betul. Yatta, kemudian khi, kha baris bawah, khi, tebal ke nipis? Masih lagi tebal. Cuma dia baris bawah, tebal dia tidaklah sama seperti baris atas. Kha, kha, khi, kha, khi. Tapi jangan khi, khi. Sungguh-sungguh sebut tu. Pastikan pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Bagi menyempurnakan sifat apa? Isti'la. Sifat yang terangkat pangkal lidah bagi menghasilkan suara tebal kita tu. La yattakhidhil. Kemudian zil kat sini alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Sebentar tuan-tuan Okey. La yattakhidhil, ALQ. Kha ni tadi tebal. Huruf zal jangan lupa keluarkan hujung lidah tuan-tuan, sikit je.
La yat la yattakhidhil zil mu'minu. Okey, untuk mu'minu. Kat sini hamzah tuan-tuan dan puan. Dia bacaan yang mati saja. Cuma jangan kita beranakkan dia lah. Sebab pada huruf hamzah ni kan ada sifat apa? Sifat syiddah kan? Yang mana bila kita matikan hamzah, suara kita ni tak ada lebihan suara. Mu'a. Itu yang kita sebut tawallud. Kan suara yang diberanakkan. Ataupun dalam kefahaman yang lain, kita kekalkan sifat syiddah dia. Syiddah ni suara yang tertahan. Mu. Dia tak boleh go dah, tak boleh pergi. Kan? La yattakhidhil mu'minu. Cuma bila saya kata tertahannya suara tu, bukanlah kita perlu henjut suara. Kan saya pernah sebut dah sebelum ni. Tak perlulah. La yattakhidhil mu'minunal. Nanti terkejut nanti. Bukan orang lain terkejut, kita yang terkejut. Okey? So biasa-biasa je. La yattakhidhil mu'minu. Untuk nu mak asli. Nu ni mak asli. Mu'minu nal alif lam qamariyah. Okey. Nal ka mak asli. Firi ra baris bawah tuan-puan, nipis ke tebal? Kat sini nipis lah. Ra baris bawah nipis. Ra nipis and kemudian dia perlu dibaca 2 harakat mak asli lah. Hukumnya mak asli. Minu mak asli, nal alif lam qamariyah, ka mak asli, ri mak asli. Okey, kafirina au. Okey, au ni apa? Ni bacaan lin. Okey tuan-puan. Bacaan lin. Bacaan lin ni maksudnya bacaan yang bersifat lunak. Lin ni sifat yang lembut kan. Au firina awliya. Okey, kat sini kita tengok ada pertemuan huruf mat dengan hamzah. Huruf mat dia bertemu hamzah. Ataupun kita kata mat asli bertemu dengan hamzah. Okey. Jadi pertemuan ini berlaku dalam satu perkataan. Awliya. Awliya ni satu perkataan, satu kalimah. Jadi hukumnya kat sini ialah mat wajib muttasil. Okey. Awliya. Samalah macam kat atas tu. Man tasha'u. Kan? Tasha'u tu satu perkataan. Sama juga kat bawah ni. Awliya'a satu perkataan. Jadi hukumnya mat wajib muttasil. Kadar harakat berapa? 4 ataupun 5 harakat sahaja. Awliya'a min du. Hamzah pada atas a. Pastikan kita jelaskan bunyi hamzah tu sebaik mungkin. Okey. Jangan sengit. Contoh macam awliya emil emi i u. Okey. Amin nun mati bertemu dal. Okey, nun mati bertemu dal. Ikhfa tuan-tuan puan. IKH. Ikhfa haqiqi. Ikhfa ni sembunyi. Kita sembunyikan huruf nun tu. Nun mati tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Kepada sahabat-sahabat yang baru join. Biasanya saya akan sebut begitulah. Untuk hukum ikhfa ni. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Kalau tepat macam mana? Min. Hujung lidah kita ni akan bersentuhan dengan lelangit. Hujung lidah. Tapi bila kata ikhfa. Sembunyi. Maksudnya kita sembunyikan sebutan nun itu. Jangan bagi hujung lidah ni kena langit. Jangan bagi kena. Itu point dia. Mindu. Kemudian nak sebut huruf dal kan. Kita dah bersedia lah. Kita sembunyikan nun di sisi huruf dal. Kita dah bersedia nak sebut huruf dal. Jadi sekaligus kita tahu bahawa huruf dal ni dia memang nipis dan dengung pun nipis. Mindu. Senanglah nak sebut nanti. Kan? Senang nak sebut nanti.
Min du. Kemudian du kat sini mak asli lah. M-A. Nil. A-L-Q. Alif lam qamariyah tuan-puan. Mu. Ni hamzah. Sama macam yang sebelum ni tadi. Saya sebut apa? Syiddah kan? Tahan suara tu betul-betul. Jangan beranakkan bunyi dia. Nil mu'minin. Nil mu'a. Kan? Kita buanglah bunyi mu'a tu. Matikan macam biasa. Min dunil mu'minin. Okey. Mu dah selesai dah. Minin kat sini. Hukumnya M-A-L. Man'arid lissukun. Man'arid lissukun. Kadarnya 246 kat sini. Awliya'a min dunil mu'minin. Okey, bila kata 246 ni terpulang pada pembaca lah. Kan, kalau kata dah nak dua, maka yang lain pun ma'rif sukun pun kita buat dua. Mudah kan? Kalau 4 kita buat 4 yang lain. Kalau 6 kita buat 6. Macam tu je. Okey, boleh? So jelas tuan-tuan dan puan. Dah selesai kat sini. Ada yang tertinggal? Tak adalah. Jadi pastikan tuan-puan catat lah pada Quran masing-masing. Waalaikumsalam yang baru masuk, silakan. Jangan lupa bantu saya sharekan dulu kita punya live ni. Okey. Kita teruskan lagi untuk baris yang berikutnya. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. Baik, وَمَنْ nun mati bertemu ya. Nun mati kat sini, ya kat sini. Kat sini hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. IBG kan? Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, sama je tuan-puan ya. Idgham bi gunnah ataupun ma'al gunnah sama. Jangan kelirulah. Ada 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Jadi nun mati bertemu ya lah, salah satu daripada 4 huruf tadi. Wa may, apa itu idgham? Masuk, itulah bunyi dia. Masuk wa may bi gunnah. Maknanya alirkan suara kita ke hidung. Jangan pastikan bunyi dia tak kosong tuan-puan Jangan abaikan hidung ni. Wa may, nampak keras bunyi dia. Wa may yaf'al dhalika. Wa may yaf'al dhalika. Beza kan? Wa may, bila kita picit hidung kita tu ada bunyi yang pelik, maksudnya ada gangguan pada hidung, itu kita consider jadilah tu. Maknanya adalah tu dengungnya tu. Okey. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ. Baik. Fa yang mati macam biasalah, macam kita matikan, macam kita sebut huruf F. Yaf. Okey, selesai. Yaf'al dha. Untuk lam yang sukun, ini kita sama juga, saya nak pesan macam huruf hamzah tadi, jangan kita beranakkan bunyi dia. Yaf'ala dha, yaf'ala. Jadi pegang makhraj lam tu. Macam mana hujung lidah tu biarkan duduk di langit tu, stay kan. Al, yaf'al dha, yaf'al dhalika, yaf'al dha. Beza kan dengan yaf'al dha, ala. Macam mana boleh jadi ala tu? Sebab kita lepaskan hujung lidah kita tu terlalu awal. Cepat sangat kita lepaskan dia. Kan dia sentuh dengan langit kan? Al. Kita lepaskan dia cepat sangat. Al. Tu dia jadi le. Al. Ibarat macam ni.
al, al, al. Boleh faham kan? Okey. Saya tunjuk gambaran tu, sebenarnya benda tu di lidah kita. Baik. Huruf zal ni kita keluarkan ujung lidah lah macam biasa. Hukum pula mat asli. Alif mat sebelumnya baris atas. Zalika. Baik, huruf kaf baris atas ka. Dan dalam ni kepala huruf kaf bukan hamzah. Falaisa. Fa baris atas fa. Lai bacaan lin. Okey. Lai ni bacaan lin. Bacaan lembut. Lai. Tuan-puan lembutkanlah bunyi dia. Usahlah garam no. Falaisa. 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 Bagi kemas sikit bunyi dia. Zalika falaisa. Sin pada atas sa macam biasa satu harakat je. Minallahi. Baik, kalimah Allah mat asli dua harakat. Okey. Kemudian minallah. Nun ni kita kena tebalkan dia tuan-tuan. Nun tebal. Kalimah Allah ni kena tebal. Disebabkan sebelum nun tu berbaris atas. Bukan nun tu tebal. Nun tu asbab. Asbab kenapa kalimah Allah dibaca tebal. Falaisa mina nallahi. Dapat tak? Nallahi. Dia takkan jadi no. Falaisa minallahi fi. Beza kan? Falaisa minallah mina nallah. Falaisa minallahi fi syai. Okey? Boleh tuan-puan on tak on ni? Boleh ikut lagi Minallahi fi mat asli. Sudah tentu mat asli, senang tuan-puan nak ingat kan. Syai bacaan lin juga. Kemudian tanwin bertemu hamzah. Apa hukumnya? Izhar. Okey, syai ni tadi syai bacaan lin. Okey, ya sukun sebelumnya baris atas. Ya sukun sebelumnya baris atas. Tanwin bertemu hamzah kat sini hukumnya izhar. IZH izhar halqi. Tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin yang bertemu dengan hamzah. Syai'in illa mat bertemu hamzah. Mat bertemu hamzah dua kalimah. Illa satu perkataan. Huruf mat dalam perkataan pertama. Tattaqu ataupun an ni sendiri kalimah yang kedua. An satu perkataan, illa satu perkataan. Jadi huruf mat duduk dalam kalimah pertama. Hamzah duduk dalam kalimah kedua. Ini yang kata pertemuan dua kalimah. Jadi nama hukumnya M J M. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Ingat lagi kan? Jadi kadar harakat sama je macam mat wajib. 4 ataupun 5 harakat. Selesailah. Boleh ke? Minallah falaysa minallahi fi syai'in illa nun mati bertemu ta. Baik, nun mati bertemu ta ikhfa haqiqi. IKH. Ikhfa ni apa? Sembunyikan nun. Sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Sembunyikan nun di sisi huruf ta. Huruf ta ni huruf yang nipis, jadi dengung kita pun nipis. Anta illa anta taqu minhum tuqah. Anta illa anta. Tuan-puan jangan pisahkan bunyi dia. Jangan nampak terputus. Contoh macam ni. Illa biasanya orang ambil kesempatan kat sini curi nafas. Tapi tuan-puan janganlah buat gitu kan.
Kalau tengah belajar tu lain cerita lah. Tapi kalau kita tengah baca tu, kalau boleh elakkan. Biasa ni pot-pot. Dia biasanya orang curi panjang ni pada bahagian mat. Sebab dia susah nak kantoi. Susah nak kantoi tuan-puan. Contoh وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ. Tapi kalau orang cakap dia nampak lah. Cuma dia susah sikit kantoi. Alright. Ataupun dengan huruf syiddah. Itu pun biasa orang ambil kesempatan tu. Alqa. Ma contoh. Ad. Ra. Sebabkan suara dah tertahan. Jadi dia sempat ambil nafas tu. Alright. Contoh macam kat sini. Betul tak tuan-puan? Kat sini. Kalau buat tak kantoi ni. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Huruf-huruf syiddah ni itu pot paling sesuai. Bukan paling sesuai tu maksudnya boleh. Maksudnya pot tak kantoi. Kalau curi nafas. Tapi jangan buat lah. Ni saya bagi tahu ni bukan suruh buat. Nak bagi tahu. Dia memang tak kantoi. Sebab apa? Atas faktor sifat syiddah tu tadi. Sebab suara tertahan. Suara tak alir. Kan bila suara mengalir ni susah nak curi. Huruf-huruf rokhawah susah nak curi nafas. Huruf syiddah paling senang. Tak percaya cubalah. Okay. Baik. Sajalah sedikit perkongsian kan. Mana tadi? Illa an tattaqu. So, siapa boleh Illa anta tattaqu. Baik, qu ni mak asli. Okay. MA. Tebal tak? Tebal lah. Sebab huruf qaf kan memang bersifat tebal. Dan muncung tak? Mesti muncung sebab dia baris depan. Ingat tu, saya dah pesan banyak kali dah sebelum ni. Huruf yang berbaris hadapan, apa nama? Huruf yang berbaris hadapan memang kena muncungkan bibir lah. Okay? Boleh? Dulu saya macam tu Ustaz. Sekarang tak lagi. Dah kembali ke pangkal jalan. Terbaik. Kira insaf lah. Tu. Tapi kalau tengah belajar tak apa tuan-puan. Kalau tengah belajar tu lain cerita lah. Ini kalau kita tengah betul-betul baca memang atas niat ibadah kita tu insya-Allah. Tapi apa pun Allah faham. Cuma bila kita dah belajar ni makin lama makin tahu, betul tak? Kita belajar ni adalah untuk memperbaiki. Bukan just sekadar belajar untuk mention aku dah belajar. Tapi hasil tak ada. Kan? Itu tak ada apa pun. Nasihat ringkas je lah. Okay? Baik. Minhum tuqah. Okay, untuk yang ini huruf ziyadah ni, yang hijau ni. Huruf ziyadah ni kita tak baca lah tuan-puan ya. Huruf ziyadah. Ziyadah ni maksudnya tambahan kan? Tambahan. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Jadi kekal qu tu 2 harakat dan abaikan je huruf ziyadah yang saya hijaukan tadi. Minhum, nun mati bertemu ha. Kemudian mim mati bertemu ta. Dua-dua hukum ni sama, izhar, cuma di belakang je nama lain sikit. Yang pertama ni izhar halqi. Kalau yang mim mati pula izhar syafawi. Saya tulis IZH halqi, IZS syafawi. Okey, boleh. Illa anta tattaqu minhum tuqah. Dua-dua izhar. Cuma bezanya sebutan belakang lah. Kalau halqi ni merujuk kepada hukum nun mati dan tanwin. Kalau yang mim mati ni pula duduknya dalam bacaan mim mati. Itu je lah beza dia. Alright. Ikhfa haqiqi
ikhfa pula. Izhar halqi, izhar syafawi. Baik, kemudian tuqah. Kat sini hati-hati tuan-puan. Kadang-kadang takut terlepas pandang lah. Kita kan yang dah mahir tak ada masalah. Yang ni. Jangan dibaca tuqat. Bentang-bentang huruf ta sini ya. Jadi kat sini, saya rasa semua maklum. Cuma saya kena cerita jugalah. Kan takut ada yang mungkin selama ni salah faham, tersilap ke, terlepas pandang. So kat sini bila kita matikan ta yang tertutup ni, kita kena matikan dengan bunyi ha. Tuqah. Bukan ha pedas Ha simpul. Ha yang macam ini. Kan? Bukan ha yang ni. Tuqah. Itu ha pedas kan? Ini tuqah. Ha ni yang di pangkal kerongkong kita. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadar kat sini panjangnya semestinya berapa harakat? 2, 4, 6. Ni ma'arid li sukun tuan-tuan. Okey, ma'arid li sukun. Kita berhenti pada huruf ta dengan bunyi ha tadi. Sebelumnya ma asli. Ma aslinya kat mana? Qa. Dan jangan lupa qa ni kita tebalkan dia lah. Ya. Tebalkan dia. Jangan buat bunyi malu-malu. Malu apa? Malu-malu sepoi orang panggil lah. Sepoi malu. Minhum tuqah. Tak mau tuqah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Okey. Gitu. Waalaikumsalam. Puan Cik Ya. Sampai banyak kena huruf. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Wa yuhadhdhi. Baik, huruf waw baris atas wa macam biasalah. Hadzi. Okey, untuk zal. Zal ni kita tahu dah. Kena keluar hujung lidah kan. Cuma kadang-kadang kita tak pasti nak keluar tu time bila. Jadi tuan-puan kat sini dia kena pantas sikit. Makna kata ha, okay, kita nak daripada ha nak masuk zal bersabdu ni, yuhadzi. Maksudnya bunyi haz. Yuhadzi. Okey. Apa yang menyebabkan huruf ta tertutup tu? Kalau nak waqaf begitu. Itu adalah dari sudut riwayat. Maknanya bila Nabi baca macam tu, maka para ulama yang ni lah, yang orang apa, yang menguruskan bahagian penulisan, ulama bahasa Arab, so mereka akan tallykan dengan cara bacaan Nabi itu bersesuaian dengan kaedah pembentukan penulisan bahasa Arab tu. Itu je jawapan dia. Tak ada apa pun. Okey, apa pun berbalik kepada riwayat. Maksudnya Nabi mengajarkan pada kita untuk dibaca begitu. Kemudian tulisan yang hadir ni adalah disebabkan mengikut kepada kesesuaian logik penulisan bahasa Arab itu sendiri. Dan kalau kita singkap balik sejarah penulisan ni, kan dulu huruf tak ada titik. Jadi memang gaya bacanya begitu. Itu saya kata tadi. Dia pusing-pusing mana pun dia mengikut kesesuaian logik bangsa Arab tu sendiri. Okey? Boleh tuan-puan? Jelas tak? Siapa yang bertanya ni? Puan Hasni. Ya ke? Ini Puan Tenten Puan Tenten. Betul minta maaf kalau salah sebut. Memang itu kaedahnya. Bila ta marbutah, sebab tu dibezakan. Ta maftuh yang terbuka memang kita akan matikan dengan bunyi tahqiq. Ta lah, jelas bunyi ta tu. Kan? Jannat contoh. Boleh? Jelas dan faham dah. Baik, alhamdulillah. Malu-malu kucing. Alright. Jawapan dia tadi bersandarkan riwayat lah. Okey, bersandarkan riwayat, insya-Allah. Wa yuhadzi. Okey, sambung balik. Moga-moga semua yang lain pun faham lah.
soalan tadi kan. Kalau dulu ya ustaz susah kan nak baca. Itulah. Kalau dulu ni baris pun tak ada kan. Kalau penulisan yang dulu baris pun tak ada. Kemudian titik pun tak ada. Tulisan pun bukanlah cantik opini tuan-puan. Kenal lah kita. Kita tengok tu tahulah mana ta, mana qa. Kena Quran yang dulu punya. Siapa yang boleh fahamnya? Dema-dema lah bangsa-bangsa Arab ni. Tapi sebabkan mereka tahu bahawa umat Islam ni bukannya terdiri daripada golongan bangsa Arab saja. Kan, di pelosok dunia akan adanya umat Islam. Dengan orang apa, dengan usaha dakwah Nabi, para sahabat ketika itu tahu memang Islam ni akan dikembangkan. Maka mereka tahu Quran ini adalah panduan untuk umat Islam, jadi sudah tentu penyediaannya perlulah yang terbaik. Macam yang kita dapat sekarang ni, tak ke terbaik tuan-tuan? Kan? Tengok huruf tu tahulah juga Hamzah baris bawah E bunyinya. Itu pun kalau yang belajar lah ya tak. Tapi ada pun begitu, kan? Ada pun begitu, ada juga orang yang bersikap sambil lewa. Ada juga yang tak ambil tahu. Itu fitrah lah tuan-puan. Kan, manusia ni kan pelbagai ragamnya. Jadi tugas kita lah. Tugas kita ni semua tuan-puan, kita sebagai da'i, sebagai khalifah di atas muka bumi Allah ni, kena cuba sampaikan. Kalau tidak nanti, itulah orang kata apa? Cinta dunia takut mati. Kan? Benda macam tu. So kita nak elakkan benda tu lah. Okay? Wallahu a'lam. Ustaz tolong terangkan mak jaiz. Mak jaiz ni macam kat atas ni. Sekejap Cuba tengok kalimah ni. Ada sahabat kita tanya tentang mak jaiz. Mak jaiz munfasil. Illa an tattaqu. Kita tengok kat sini nah. Nampak tak? Illa an tattaqu. Okey. Illa. Baik, ini yang kata. Kalau kita tengok sini Ni semua satu perkataan. Ni satu perkataan. Ini satu perkataan. Ni satu perkataan. Maknanya ada 3 perkataan kat sini lah. Illa an tattaqu. Illa an tattaqu. Okey. Illa an tattaqu. So, kita tengok kat sini. Inilah dia huruf mat. Ni huruf mat. Huruf mat. Huruf alif mat. Betul tak? Huruf alif mat. Dia bertemu dengan hamzah. Dia bertemu dengan huruf hamzah. Okey, ni hamzah. Memang syarat dia macam tu. Berlakunya mat jaiz. Okey, berlaku mat jaiz. Mat jaiz munfasil. Okey, mat ni maksudnya apa? Mat ni panjang. Okey. Jaiz maksudnya harus. Munfasil maksudnya terputus. Ataupun terpisah. Terputus ataupun terpisah. Jadi, pertama syarat berlaku mat jaiz ni mestilah pertemuan huruf mat, alif waw ya dengan hamzah. Ni basic dia. Okey, huruf mat dengan tak nampak Kejap, sorry. Saya buat kat atas ni. Basic dia ialah huruf mat, alif waw ya bertemu dengan hamzah. Ni basic dia.
Okey, huruf mat bertemu dengan hamzah. Jadi kat sini dah ada dah kita nampak huruf mat bertemu dengan hamzah. Tapi syarat dia mesti dalam dua kalimah. Itulah yang dimaksudkan terputus ni. Terputus ataupun terpisah ni merujuk kepada kalimah tu sendiri. Terputus kalimah dia. Pertemuan tu dalam keadaan yang terputus. Ni huruf mat dalam perkataan pertama, dalam perkataan yang pertama. Dan hamzah ni pula duduk dalam perkataan kedua. Itu yang panggil mat, bacaan panjang, mat yang dibaca dengan 4 atau 5 harakat, itu kadar dia, dalam keadaan ianya pertemuan yang terpisah, terputus. Jadi disebabkan pertemuan ini, maka datanglah simbol yang dinamakan simbol mat kat sini. Datanglah simbol mat. Okey. Datanglah simbol mat. Allah. Ini namanya simbol mat. Faham? Tujuannya apa simbol mat ni datang? Nak bagi tahu ke kita, kena baca panjang. Isyarat. Nama dia simbol mat ataupun dalam bahasa Arab alamatum mad. Okey? Alamat. Alamat ni maksudnya tanda. Okey? Alamatum mad. Okey, jelas. Itu je. Hukum mat jaiz. InsyaAllah. Jelas tuan-tuan dan puan yang bertanya, dan mungkin sahabat-sahabat lain pun sebelum ni terlupa kan. Ni kira kita refresh balik lah. Yang dah mahir tak apalah. Kan? Ni saya lebihkan memberi penekanan penelitian pada mereka yang mungkin baru nak mula ni, insyaAllah mudah-mudahan faham tu. Tak apa, terus je follow Syari Tajwid ni. Nanti lama-lama kita akan cekap lah, percayalah. Awal-awal mungkin rasa tintong-tintong sikit kan. Itu biasalah. Mana ada benda yang mudah tuan-puan. Benda mula-mula ni semua susah. Sebab tu kena belajar kan. Itu konsep dia. Bila tak tahu, belajar. Okey. Boleh Untuk jaiz yang maksud yang harus ni tadi, tuan-puan abaikan je. Kalimah harus ni diletakkan sebab nak meraihkan dengan qiraat-qiraat lain. Sebab ada yang baca 2 harakat. Macam kita akan baca 4 atau 5 lah. Okey, 4 atau 5. Tapi pada qiraat lain ada yang baca dengan 2 harakat. Tapi kita abaikan yang tu. Kita tak payahlah fikir dah pasal apa nama 2 harakat tu. Sebab tu kata jaiz, harus. Maknanya ada yang baca 4 atau 5, iaitu qiraat kita, dan harus dibaca 2 harakat bagi yang mengamalkannya. Contoh macam Tariq Al-Jazari kan. Kemudian qiraat lain, Imam Al-Bazzi, Imam Qumbul, riwayat. Itu nama sebut tu pun kadang dah pening juga. So tak payahlah ya. Cukup kita faham yang kita punya nak amal ni. Yang kita nak amal ni. Boleh? Boleh faham Ustaz? Terima kasih. Baik, sama-sama. Jom, sambung tuan-tuan Pukul apa dah? 9.30. Mau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Baik, yuhadzi. Tadi saya dah sebut ni, zal ni kita kena keluarkan hujung lidah sikit sahaja. Ru, ra baris depan, ru tebal, ru. Wa yuhadhdhiruku. Tapi jangan kumpulkan, jangan kumpul bunyi dia. Ru. Wa yuhadhdhiru. Penuh mulut. No. Biasa je. Ru, ra, ri, ru. Memang dia tebal. Tapi bila kata tebal tu maknanya bukan bunyi nipis sebegini. Ru. Wa yuhadhdhirukumullah. Dhiru. Kan nampak lemah. Long lay bunyi dia. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Kan nampak beza dia. Berbeza dengan wa yuhadhdhiru. Wa yuhadhdhirukumul dhiru. Dengar ru tu pun tahu dah. Kalau bunyi tebal sangat,
Wa yuhadhdhirukumul. Nampak? Dia jadi ru. Wa yuhadhdhiru ru. Dia dah kita kepung suara dalam ni. Dhiru. Wa yuhadhdhirukumullah. Santai je. Tebal tapi santai. Selalu santai tapi sampai kan? Tebal tapi santai. Okey? Faham ke tak tu? Wa yuhadhdhirukumullah. Okey, kita sambung lagi. Kumullah. Baik, kalimah Allah. Kalimah Allah ni dua harakat lah mak asli Mullah, mu. Mim ni kita baca macam biasa. Mu, rukumu, mullah. Gitu. Kalimah Allah ni tebal sebab sebelumnya baris depan. Tu je. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Hu, ha baris depan hu, fa mati, naf. Kemudian sin pada atas, matikan ha. Okey, matikan ha. Nafsah. Kat sini tak perlu panjang. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. 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 Kan? Jangan panjang nafsah gitu. Sharp matikan ha tu, ha simpul. Jangan bunyi ha pedas lah. Nafsah. Nafsah. Pastikan tengok huruf ni betul-betul lah. Okey, boleh. Cuma kalau kita sambung, kalau kita niat nak sambung lah, ini sebab ceritanya kita berhenti tuan-puan. Nafsah sebab ada waqaf qili kat sini kan. Kita boleh berhenti nak sambung pun boleh. Tapi kalau berhenti tu lebih baik sebenarnya. Kan? Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Nafsah. Tapi nak sambung, nafsahu. Dia akan jadi maksilah qasirah. Jadilah dua harakat kat situ kan. Nafsahu. Nampak tak ada waw kecil tu? Ni ha. Jangan jangan buat-buat tak nampak dia pula. Kasihan dia ha. Jalan kecil tak nampak pula. Ya. Nafsahu. Dua harakat. Kalau wasal, kalau sambung. Tapi kalau berhenti, nafsah. Okey, selesai kat situ. Kita berhentilah nafsah. Kemudian kita sambung lagi. Wa ilallahil masir. Baik, wa ilallah. Baik, kalimah Allah tebal. Sebab apa? Sebelumnya baris atas. Dah tahu dah. Kan? Dan kalimah Allah mak asli lah. Wa ila. La masih kekal bunyi dia. La. Jangan la. Wa ila. Itu kalau mak-mak marah tu lain lah. La ilaha illallah. Kamu. Contoh. Bukan tuan-puan. Tuan-puan lembut. Kalau marah pun la ilaha illallah ana ummi ni. Tu kalau tuan-puan lah kan. Marah Islamik punya. Gurau-gurau tuan-puan. Okey. Itu lain cerita lah. Kalau tengah emosi tu dah tak kira dah mana dan nak tengok kalimah Allah sebelumnya baris atas. Marah nak la ilaha illallah. Kemeh dia sebut. Faham? Tengah emosi kan. Tapi kalau baca ni wa ilallah. Jagalah betul-betul. Kalimah Allah sebelumnya baris atas. Wa ila. La. Lallah. Jangan lallah. Wa ilallahil masir. Nanti sampai ke sudah bunyi tebal tu ha. Dah seronok benar tak? Jelas ni tuan-tuan. Kalimah Allah Wa ilallahil masir. Baik. Hil. Udah. Gurau tuan-tuan jangan ambil hati pula. Ustaz ni tahu aja. Mana hidaknya. Pengalaman tuan-tuan. Pengalaman kena marah. Wa ilallah. Ingat, la kekal bunyi dia. La. Lallah. Okey, hil tu. Hil. Alif lam qamariyah. Boleh?
Okey? Alif lam qamariyah. Wa ilallahil hil hil. Okey? Masir. Untuk mim pada atas ma, sad sad pada atas ni macam biasalah. Sad sad ni bersifat tebal kan? Isti'la. Wa ilallahil masir. Okey, sad baris bawah si. Kemudian yang ra ni, untuk huruf ra ni kita kena tebal ke nipis tuan-tuan? Tulis. Tuliskan di ruangan komen tu, wa ilallahil masir. Huruf ra ni nak baca tebal ke nipis? Kalau istilah Arabnya sebut apa? Tafkhim, tarqiq kan? Tak apa, sebut Melayu je pun, tak apa ha. Tahu ke tak apa sebabnya? Jadi kat sini ra ni tuan-tuan kena baca nipis. Okey. Sad dibaca tebal ke nipis? Okey, sad ni untuk huruf sad wajib baca tebal. Sad ni huruf itbaq ataupun kita kata huruf isti'la juga kan. Jadi huruf tebal ni tuan-tuan, bila kata tebal ni maksudnya tebal sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Hatta yaumul qiyamah. Okay, sampai hari kiamat pun macam tu lah bunyi dia, tak akan berubah-ubah. Kalau kata huruf isti'la ni mesti tebal. Letaklah mana keadaan pun dia tetap tebal. Walaupun dia berbaris bawah macam sad ni, dia takkan jadi masir. Kalau nipis, dia jadi huruf sin lah. Kan? Cuma yang nipis ni ialah pada ra. Yang nipis ni pada huruf ra. Okey? Jadi ra yang mati, kan ra ni kita kata dia dah mati lah sebab kita berhenti kat dia kan. Ma'arib. Ra mati sebelumnya terdapat ya. Ya mat. Ni ya mat. Itu formula tu tuan-tuan. Ra mati sebelumnya ya mat. Ingat tu je. Okey, boleh catat siapa yang macam kurang jelas ke. Ra mati sebelumnya ya mat. Ra mati sebelumnya ya mad. Maka ra dibaca dengan nipis. Wa ilallahil masir. Ingatkan ra tadi. Ra lah. Soalan saya pada ra tadi. Ra nipis. Yang sad tadi tu soalan tadi Tuan Sadli tadi. Tuan Sadli, sila orang. Tuan Kamaruzaman. Ada 2 je kumbang dalam ni. 3. Tuan Zaini tadi ada. Okey, sekali lagi wa ilallahil masir. Sir. Wa ilallahil masir. Ir. Okey, boleh. Nanti kalau tebal, terangkat pangkal lidah, jadilah tebal. Masir. Belakang. Nampak? Bunyi tu. Lemahkan je ra tu. Lemahkan je. Kita carilah tune dia bunyi macam mana pun. Lepas tu suruhlah guru check. Okey ke tak? Okey. Baik. Selesai. Kalimah Allah nipis. Terima kasih yang sudi jawab. Kita sambung lagi. Qul in tukhfu ma fi. Qul. Huruf qaf baris depan kena tebal sebab dia berbaris hadapan. Dan tebal sebab huruf qaf isti'la. Dan dia muncung sebab dia baris depan. Betul. Okey, dia tebal sebab dia huruf isti'la, terangkat pangkal lidah. Kemudian kenapa muncung? Sebab dia baris depan. Okey, qu, qa, qi, qu.
Qul, matikan lam. Qul, matikan lam, jangan beranak. Qul, okey, relax, pegang makhraj lam betul-betul. Qul in tu, nun mati bertemu ta. Ini apa? Ikhfa, IKH, ikhfa haqiqi. Okey, sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya, dan kita sembunyikan, itulah kata sembunyi itu, itulah ikhfa. Ha, kita sembunyikan di sisi huruf ta. Ta ni huruf nipis, jadi dengung pun nipis. In tukhfu. Okey, kha mati ni jangan tukh. Lain bunyi dia kan. Tukh, tukh. Beza, angkat pangkal lidah ni biar betul naik rasa. In qul in tukhfu. Tukhfu. Okey, fu ma asli. Fu ma asli. Fu ma asli MA. Kemudian yang ni huruf ziyadah. Huruf ziyadah ni tahu kan? Dia ada pada tulisan sahaja tapi tiada pada bacaan. Dia ada je kat tulisan tu, tapi kita tak payahlah baca. Faham kan gitu? Ma fi sudu. Baik, ma ni ma asli. Ni ma asli. Fi ma asli. Du ma asli. Cuma sad ni kena tebal lah. Okey. Ma asli. Fi ma asli. Su. Okay, so, si, su tebal. Ingat tadi saya sebut kan, huruf isti'la ni letak dalam macam mana keadaan pun dia tetap tebal. Du ma asli juga. Kan? Rikum. Ra nipis. Ra baris bawah nipis. Confirm. Ra ni tengah hidup tuan-tuan. Bila dia tengah hidup, tak perlu tengok huruf sebelum. Ingat tu. Yang tengok huruf sebelum ni ketika kita waqafkan dia ataupun dia dalam keadaan mati. Okey. Ada beberapa pecahan lah yang kita kena faham betul-betul. Sebab ra ni kan banyak dia punya perbincangan dia. Banyak pecahan dia. So kadang-kadang mungkin keliru. Kan tak tahu nak guna yang mana. Kaedah yang mana nak kena guna tu. So kena jelas. Kalau macam ni keadaan dia hidup, ra ri. Ri ni pes. Suduri. Ri. Tapi jarang. Ra baris bawah ni jarang orang baca tebal. Kalau tebal jadi macam mana? Sudurikum ri. Kan? Nampaklah bunyi bawa balik overseas tu. Tapi rasanya tak ada kot. Jarang lah. Tapi tak mustahil. Tak mustahil. Suduri. Rikum au tubduhu. Baik, mim mati bertemu hamzah. Okey, mim mati bertemu hamzah ini izhar, jelas. Okey. Izhar. I-Z-S. Izhar syafawi. Mim mati. Hukum mim mati kan? Bertemu dengan hamzah. Kemudian au tu sendiri bersifat lin. Bacaan lin. Bacaan yang lunak, lembut. Au tubdu. Untuk ba yang mati ni pula, ni qalqalah. Du ma asli. Yang ni qalqalah apa ni? QS. Qalqalah sughra. Kecil, lemah, lantunan. Qalqalah ni lantunan. Sughra ni maksudnya kecil. Okey, saghir. Ataupun erti kata lainnya kita faham dia lemah. Lantunan yang lemah. Au tubdu. Au tubduhu. Au tubduhu. Okey, boleh. Du ma asli. Hu satu harakat aja. Ya'lam. Okey, untuk ain ni, untuk ain, pastikan kita matikan dia dengan keadaan tidak menahan suara. Tidak menahan suara. Ya. Pastikan alirkan suara sedikit. Au tubduhu ya'lamhu Allah. Nampak tak? Okey, huruf ain tu. Kita sebut ianya bersifat apa? Tawassut ataupun bainiyah. Pertengahan. Suara tidaklah tertahan, ya, dan tidaklah mengalir sangat. Ya, di tengah-tengah. Itu maksud tawassut, pertengahan. Kalau bainiyah ni maksudnya perantaraan. Baina, antara. Daripada perkataan baina, antara. Maksudnya antara tertahan dan terlepas. Samalah juga. Membawa maksud pertengahan. Itulah dia sifat tawassut ataupun bainiyah. Sifat ni cerita sifat.
Au tubduhu ya'lamhu Allah. Ya'lam. Okay, mim mati bertemu ha ni hukumnya mat pula. Sorry. Ini izhar lah. IZS. Izhar syafawi. Hullah. Baik, kalimah Allah. Bila kita waqaf pada kalimah Allah, sudah tentu dia akan dibaca dengan hukum ma'arid disukun. Okay, kadang-kadang kalimah Allah ni orang petak lah. Pening, tak tahu nak letak hukum apa. Kalau dalam keadaan biasa, dia mak asli lah. Bila berhenti, ma'arid disukun. Sama je macam perkataan-perkataan yang lain. Okay. Nah, sasul. Huruf izhar syafawi ada berapa? 26 huruf. Tolak mim dengan ba. Izhar syafawi. Ada 26 huruf. Tolak mim, tolak ba. So yang lain tu semua huruf izhar. Kalau mim matilah. Kalau izhar halqi dah ada 6 huruf je. Yang daripada kerongkong. 6. Ada 6 huruf. Okay. Kalau huruf izhar syafawi ada 26 huruf. Okay, tolak. Macam mana boleh 26? Macam mana boleh 26? Sebab dah tolak 2 huruf. Macam ni lah. Kalau mudahnya biasa orang sebut macam ni. Huruf izhar syafawi apa dia? Selain mim dan ba. Ada 26 huruf selain mim dan ba. Tapi 26 mim dengan ba tu bukan duduk dalam 26 tu. Asalnya 28 lah. 28. Okay. Tolak mim dengan ba. Jadilah 26. Maknanya kita dah jelas tu. Kita dah mentakkidkan 2 perkara. Kita dah jelaskan 2 perkara. First dia ada 26 huruf. Dan point yang kedua, kecuali mim dan ba. Dia benda yang terpisah ni. Okay. Kalau nak bagi mudah faham, sebut kecuali semua huruf kecuali mim dan ba. Mudah faham gitu. Okay. Itu izhar syafawi. Kalau izhar halqi jangan silap pula. Itu ada 6 huruf halqiyah. Aghahin kha'ahu. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Okay. Siapa tanya tadi tu? Menjawab soalan? Puan Hasmah Hussein. Baik. Ma'arid sukun. Ya'lamhullah. Selesai. Okay. Selesai. Wa ya'lamu ma. Kita sambung lagi. Sikit lagi tuan-tuan Wa ya'lamu ma. Huruf ain sekali lagi. Sama juga macam penerangan saya sebentar tadi. Huruf ain dibaca dengan kekal dengan sifat tawassut, tidak tertahan, tidak tertahan. Wa ya'. Okey, layankan suara, lanjutkan lagi. Wa ya'lamu ma. Lamu ma asli. Okey. Fis sama. Huruf fa ni terus terbang masuk pada sin ni tuan-tuan. Usah dipikir-pikir lagi. Fissa. Ma fissa. Kat sini hukumnya apa dia? A-L-S. Alif lam syamsiyah. Ma fissa. Fissa. Sin bersabdu ni pastikan kita kemaskan betul-betul lah bunyi dia. Wa ya'lamu ma fis sama ma asli. Wa ma asli. Wa ma asli. Fil alif lam qamariyah. ALQ. Ni alif lam syamsiah kan? Ada sabdu ni. Ma fissa. Ni ma asli. Okey, ma asli. Ma fis samawati wa ma fil. Okey, jelaskan lam, jangan beranak, ingat fil. Wa ma fil okey, ra mati. Nampak ni, ra mati ingat bila dia mati sudah tentu tak boleh nak tentukan sama ada dia tebal atau nipis. Nak tak nak kena check huruf sebelum dia. Cara nak nentukan ra ni tebal nipis ketika dia mati, ra mati, nak tahu dia tebal ke nipis kena tengok huruf sebelum. Baru kita dapat jawapan. Tak tahu kaedah ni memang sampai sudah lah tak dapat. Mungkin kita baca tu ikut lak. Kalau tebal je. Kalau nipis tu kira nasib lah tu. Kan? Ikut nasib. Jadi kalau tak nak ikut nasib maka kena faham kaedah.
Macam mana? Saya ulang lagi sekali. Ra mati sebelumnya baris atas. Wa ma fil. Okay, lam mati ni tadi jelaslah. Fil. Ar. Ar. Bila kita dah tahu ra mati sebelumnya baris atas, kena tebal. Jadi sebutan kita ni tebal lah. Ar. Janganlah ar. Ar. Nipis. Ar. 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 Beza kan? Ar. Nipis. Ar. Tebal. Macam mana nak tebal? Angkat pangkal lidah. Itu je. Pangkal lidah terangkat. Ar. Ar. Bunyinya semangat sikit lah. Okay. Wa ma fil ar. Ar. Tapi tak terhenti setakat huruf ra sahaja. Ada lagi huruf yang kita kena sebutkan juga. Iaitu huruf dad yang mati. Dad ni kita kata huruf mati lah sebab kita berhenti kan. Jadi kita dapati kat sini ada huruf ra, ada huruf dad mati. Ini pun dikira sebagai iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Okey. Ini dalam orang apa? Ciri-ciri yang lain lah. So, fil ardi. Tuan-tuan dan puan, kita tengok ni. Okey. Nampak tak? Sekejap Okey. So, ni kalimah dia. Fil ardi. Jadi, ra ni dah memang mati dah. Ya tak? Ra ni dah memang mati. Jadi, dad ni pun dia dah mati. Sebab kita takkan sebut fil ardi. So, bila kita berhenti, dha ni automatik mati. Jadi, sukun yang kita tengok pada dha ni yang disebut sebagai sukun. Ni yang bagi sukun arid. Iaitu sukun mendatang. Sukun mendatang. Sukun mendatang ni maknanya dia berlaku ketika kita nak berhenti. Kalau tak berhenti kan dia akan kekal dengan baris bawah tu. Fil ardi. Di kan dia hidup. Tapi bila kata sukun mendatang, dia datang sebabkan kita nak berhenti. Itu kata sukun arid. Okey, so nampak tak kat sini? Ada pertemuan dua sukun. Ni. Dia bertemu. Jadi kat sini mungkin ada sedikit kesulitan lah bila kita nak buat. First, matikan ra macam biasa. Matikan ra. Dan tebalkan bunyi dia. Kemudian untuk dad ni pula. Matikan dengan menyebut pangkal sebutan. Pangkal sebutan huruf dad tu. Kekal kan? Kita tak boleh buang dia. Okey, baik. So, macam mana kita sebut huruf dad? Dad huruf dad. Huruf dad baris atas apa? Ba. 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 Tu. Starting tu. Nak sebut ba tu. Ba. Tu. Nak mula tu. Nak mula itu kata pangkal sebutan. Jadi, bila kita dah faham tu, so fil ar belakang tu. Fil ar mungkin tak dengar tuan-puan. Sebab dia sifat dalaman ni, dia bahagian lidah kita tu. Fil ar kemudian ujung dengar. Okey. Dan dad ni dia bersifat tebal kan. Bunyi dia gagah sikit lah. Walaupun dengar tak dengar tapi bunyi dia gagah. Faham ke ni? So, kita dah faham bunyinya fil ard. Fil ard. Dad ni panjang cerita dia kau nak kupas satu-satu kan. Dia ada sifat banyaklah, isti'la, musta'liyah, mutbaqah, itbaq, istitalah. Ya. Cuma
Bunyi dot macam nak muntah. Ada yang kata nak muntah. Ikutlah. Jangan muntah betul-betul dah. Kan? Fil ard. Itulah bunyinya. Bunyi macam nak muntah. Tak tahulah. Saya tidaklah guna istilah nak muntah kan. Tapi ikutlah kalau tuan-puan rasa bunyi nak muntah, buatlah. Tapi jangan dijolok pula tekak tu. Nak bagi jadi huruf dot. Sempat pula lah. Oh, ada dot lah lepas ni. Jolok tekak tu. Fil ard. Udah terkeluar muntah hijau. Nanya kau mah. Nak lap lagi satu hair. Ya. Itu pendekatan masing-masing lah. Cuma saya tak sebut lagi tu Kalau tuan-puan belajar begitu, teruskan. Faham macam tu, konsep macam tu tak apa. Tapi saya tak, saya sendiri secara peribadi tak adalah sebut bot ni macam nak muntah. Sebab kalau ikut muntah ni lain bunyi dia. Yang jadi bunyi belakang tu sebab istitalah. Tepi lidah kita tu menekan pada bahagian garham. Al, al. Dia yang jadi bimbang ni nanti kalau orang yang baru belajar ni. Oh, nak muntah. Dia mulalah. Kena jenis over sikit kan. Boleh tuan-tuan Tolak bunyi dot ni. Tak apa, pelan-pelan lah kan. Kita rajin dengar baca tu, lama-lama dapat tu. So bunyi dia, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Fil ard. Okey, boleh. Yang kata muntah tadi terpulang lah. Saya tak kata salah Mungkin guru tuan-puan ajar begitu, so hormatilah pandangan mereka. Tapi kalau saya pun tak pernah belajar gitu. Tidaklah saya sebut. Kalau kata macam nak muntah pun, saya pun takkan sebut. Sebab saya tak rasa pun macam nak muntah. Sebab apa? Sebab saya faham dia sudut sifat. Saya menyebut dha' tu dengan memahami sifat. Fil ard. Kita tahu mana tala lidah kita ni nak letak kat mana. Kalau betul gayanya, jadilah bunyi. Sebab orang kata apa, perbuatan muntah tu pun dia lain. Dia tekak kan. Hujung tekak ni. Entah, saya pun tak tahu macam mana nak gambarkan muntah tu. Okey. Wallahu'alam. Huruf hijaiyah 28 Ustaz. Tambah huruf hamzah 1 jadi 29. Huruf alif. Tuan-puan. Puan apa nama? Puan Cik Rosmani. Alif. 29 tu termasuk alif. Sebab alif ni kira huruf mat. Dia tidak menerima baris buat selama-lamanya. So tolak alif tinggallah 28 huruf. Dan 28 huruf tu lah yang duduk dalam kategori huruf yang berbaris. Yang boleh diletakkan baris. Dihidupkan dengan baris. Atas, bawah ataupun hadapan. Juga tanwin lah. Gitu. Okay. Puan Haidah, betul-betul lah. Apa maksud tu? Saya tak boleh nak tangkap. Macam mana tonasi tu. Betul-betul lah. Itu respon kepada apa tu? Ada soalan Tak ada kan Okay. Baik, kita sambung lagi. So bila kita dah berhenti fil ard, selesai dah. Tapi kalau tuan-puan rasa sukar nak sebut, sambung je lah kan. Wa ma fil ardi wallahu. Kan boleh lah sambung. Fil ardi. Dot baris bawah di. Wa ma fil ardi. Ardi wallahu ala kull. Itu ceritanya kalau nak ni lah. Nak sambung Baik. So kita berhenti kat sini. Wallah. Kita sambung lagi. Wallah kalimah Allah. Tebal lah ma asli. Hu ala la ma asli. Kulli. Kulli. Lam sabdu. Jelaskan betul-betul. Syai. Ma asli. Sorry. Ni bacaan lin.
mak asli, syai bacaan lin, inqa nun mati, nun mati pula, tanwin. Okey, tanwin bertemu qaf. Hukumnya ikhfa haqiqi. Baik, tanwin bertemu qaf, kita dah tahulah ikhfa kan. Cuma dia bertemu dengan huruf qaf, tuan-tuan. Jadi huruf qaf ni huruf tebal. Okey. Wallahu ala kulli syai'in qa. Huruf qa beratas qa. Okey, huruf qa beratas qa. Tebal ke tidak? Tebal lah. Kan? Qa. Wallahu ala kulli syai'in qa. Inqa. Inqa. Sebab huruf qaf tebal. Jadi untuk nakkan ada kesesuaian bunyi tu, jadi kita kena awal-awal tu dah standby dah. Bunyi dengung tu sendiri pun dah tebal. Sebab nak sebut huruf qaf tebal kan. Syai'in qadir. Okey, boleh. Kemudian dir. Kat sini mad arid lisukun. M-A-L. M-A-L. Ma'arid lisukun. Kadar 246. Kita tahu dah. Cuma ra ni dia sama macam kalimah masir kat atas. Qadir, masir. Dua-dua ni kena baca dengan nipis. Sebab apa? Sebab ra mati sebelumnya ya mad. Ataupun ya mati. Okey, kenapa saya sebut ya mati? Dia umum lah. Maka dia terpecah lagi. Ya mad boleh, ya lin pun boleh. Memang dua-dua keadaan ni akan jadi nipis lah. Cuma contoh yang kita lihat sekarang ni, dua ni sebelumnya ya mad. Kan? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadir. Relax je, santai je nak sebut ra tu. Jangan adakan tekanan. Tuan-puan cuba latih dia dengan buat halabalai lu bunyi dia. Buat halabalai. Syai'in qadir. Dapatlah tu nanti. Percayalah. Jangan duk fikir sangat. Bila fikir tu, itu yang dia jadi lain tu. Cuba yang tu dulu. Cuba kaedah yang tu dulu. Yang saya kata tadi, buat halabalai lu. Halabalai ni buat macam nak tak nak lah. Qadir. Pasir. Kita sebut pasir kan? Pasir. 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 Tu. Ya. Okey. Alhamdulillah. So, selesai. Tuan-tuan dan puan. Habis dah. 28 dan 29. Jadi, jom kita baca dulu. InsyaAllah. Sama-sama. Tarik nafas. Kita ambil daripada La yattakhidhu. La yattakhidhil. Macam biasa saya baca, tuan-puan follow kemudian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. Tarik nafas di dalam tuan, ni panjang ni. Tarik nafas, 1, 2, mula. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, selesai bacaan 29 ayat 29 ni, maka berakhirlah bedah tajwid kita untuk muka surat 53. Ni dia. Muka surat 53 tuan-puan. Kita dah bedah dah satu muka surat ni. Jadi insya-Allah nanti saya akan letakkan dalam grup Telegram untuk tuan-puan rujuk. Boleh tengoklah kan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak sempat nak follow, boleh tengok ulangan. Jadi untuk next episod seterusnya nanti kita akan bertemu dan kita akan sambung. Okey, kita akan sambung tuan-puan sampai sini insya-Allah. Okey, so tuan-puan boleh standby dah sampai ayat 32. Oops. Sekejap nanti tuan-puan boleh bedah sampai ayat 32. Boleh buat dulu. Ayat 30, 31, 32. So nanti hari Rabu kita semak sama-sama lah insya-Allah. Siapa yang sempat buat, cubalah buat. Okey, sampai sini je. Okey, sampai sini. Boleh? Tuan-tuan puan. Okey. Baik, so itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Sekarang ni episod 75. Nanti kita jumpa lagi untuk episod seterusnya pada hari Rabu. Esok tak ada esok memang semua maklum kan, sharing tajwid tak ada. So kita jumpa hari apa? Hari Rabu nanti. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum saya
sebelum kita undur diri dulu, sebelum kita tamatkan live ni. Kejap mana ke dia Okey, untuk seminar Menggaji for Beginner, setakat ni saya rasa semua maklum kita punya webinar ni, mega webinar ni Menggaji for Beginner ni dah tutup pendaftaran dia. Semalam lah hari Ahad. Jadi insyaAllah, wallahualam setakat ni dah tutup. Cuma saya tak pasti apa perancangan di bahagian marketing kita. Kok lah ada buka lagi ke, wallahualam saya tak pasti. So nantikan apa-apa info lanjut daripada kami. Dan pastikan tuan-puan dah berada dalam grup Telegram. Tuan-puan dah ada dalam grup Telegram belum ni? Okey. Nama grup Telegram Easy Ngaji Warrior. Kita jadi pejuang Easy Ngaji, tuan-puan. Itu sebab nama tu dipilih oleh tuan-puan sendirilah sebab buat undian hari tu kan. Jadi menang nyetang nama tu. So sekarang ni grup yang nama Abdul Hadi Easy Ngaji tu dah tak ada. Bukan dah tak ada. Ditukarkan namanya Easy Ngaji Warrior. Lupa pula. Baru lagi tukar. So janganlah risau. Kod nanti kata mana grup sebelum ni dah hilang ke, dah terleft ke apa. Tidak. Kita tukar nama. Jadi sekarang ni tuan-puan, apa saja info kita semua letak dalam tu. Kalau boleh lah. Kalau boleh tuan-puan rajin-rajin kan buka Telegram tu. Banyak konten-konten kita sedia dalam tu. Banyak info-info. Kemudian ada gambar-gambar, carta-carta yang kita kongsikan. Okay. Masuk dalam tu. Sebab untuk Easy Ngaji ni dia ada 2. Seminar guna Zoom ke Ustaz? Ya. Seminar kita semua Zoom. Apa segala jenis seminar yang kita buat, webinar ke, semua melalui Zoom meeting. Okay. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan. Boleh siapa yang dah daftar, saya ucapkan terima kasih. Ribuan terima kasih kepada semua. InsyaAllah nantikan perkongsian. Kami cuba yang sebaiknya untuk tuan-puan dan kita semua sama-sama faham lah berkaitan dengan kehidupan dengan menuntut ilmu Quran ni, insyaAllah. Okay, boleh? Saya akan bergandingan dengan Cik Ifan lah nanti pada hari Sabtu ni. Seperti yang tertera di sebelah ni, tuan-puan boleh tengok. Boleh? Orangnya masih sama. Konten-konten dalam tu semua isi-isi kandungan bahan-bahan semua sama, tuan-puan. Kami juga Easy Ngaji, jangan risau. Nama aja. Okay. Wallahu a'lam. So jazakumullah khairan jazak. Terima kasih sekali lagi buat semua. Alhamdulillah. Saya harap semua yang ada ni dah join lah. Dah daftar lah. Wow, shock nanti. Okay. Kalau tiba-tiba ada yang nak join hari ni kan, cubalah tekan link di atas tu. Kita ada link. Cuba tekan dan bertanya lah. Boleh ke lagi daftar? Kalau ikutkan memang dah tutup. Tapi insyaAllah lah kita buat dia kan, kalau ada apa-apa. Baik. Jadi kita dah selesai bacaan. Kita tutup dulu dengan doa tilawah sama-sama, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin.
Amin ya rabbal alamin. Uh, Orang dah boleh baca Quran, boleh join ke Ustaz? Okay, saya rasa dia salah faham lah dengan program ni. Ini bukan kelas tau tuan-puan. Ni bukan kelas mengaji, oh alif, ni alif kan. Bar dari atas bar, tak tak. Ini lebih kepada perkongsian. Perkongsian. Mengaji for beginner ni maksudnya macam mana nak memulakan dalam diri kita ni. Nak mengaji ni nak mula daripada mana? Apa yang nak kena buat dulu? Stepnya bagaimana? Nak kena buat ni dulu ke? Ni dulu ke? Ni dulu ke? Ni dulu. Faham tak? Dia bukannya kita mengajar. Okay, kita bukan belajar ilmu teori tau. Jangan salah faham. Memang namanya mengaji for beginner, tapi dia terlalu umum. Jadi jawapan kepada soalan tadi, siapa-siapa pun boleh join. Dah reti ke, tak reti ke, dah memang pangkat, memang kata apa, dah bukan level, atau level tak ada salah pun boleh join. Okay. Nak masuk daftar lepas pandang. Puan cuba tekan link tu, buat rayuan. Ada jumpa tak link? Sekejap tuan-puan. Tak apa, tak apa. Ada ke pun? Tengok dulu. Puan tekan je link kat atas. Dia ada link WhatsApp kat atas tu. Tu nanti puan akan terus berhubung dengan tim-tim kami lah. Masuk dalam grup ni. Grup apa nama? Grup Telegram ni dulu. Tu dia Easy Ngaji Warrior. Macam nama pahlawan kita semua tuan. Nampaknya saya ketinggalan bas tak? Itulah. Tak apa. Sempat lagi. Tekan loceng, berhenti lebih tu. Join tuan-puan tambah-tambah yang pelajar-pelajar KITO saya memang kalau boleh memang saya wajibkan join lah. Okey, pelajar-pelajar KITO. Baik, KITO 1 ke 2 ke 3, kalau boleh saya memang mengharapkan tuan-puan join untuk mengaji for beginner ni. Dia bukan kita belajar hukum bukan belajar alik batal macam mana nak baca, baris depan berapa harakat. Tak, bukan benda tu. Dia lebih kepada perkongsian rohani jiwa kita. Nak faham, kita nak tanam kefahaman. Tu dia, mengaji for beginner ni. Sebab tu saya berganding dengan Encik Irfan Mukhtar. Alright, pada hari Sabtu. InsyaAllah. So itu saja. Tak ada apa dah kot. Faham Apa-apa pun, tuan-puan join dulu dalam grup Telegram. Kerana dalam tu nanti, segala info, iklan ke apa benda, semua dalam tu. Semua dalam tu. Alright. Jadi insyaAllah itu saja saya rasa. Easy Ngaji Warrior. Alright. Baik, wallahualam. Belajar Fatihah baru ni dengan Ustaz Amir. Alhamdulillah, memberi kesan yang baik. InsyaAllah saya makan bacaan Fatihah tu kan. Okay, tuan-tuan itu saja saya rasa. Mohon maaf salah silap. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran jaga kita. Dan jangan lupa terima kasih kepada Allah SWT kerana bagi masa kepada tuan-puan untuk pagi ini. Okay, nikmat masa yang Allah berikan pada kita. Dan mungkin ada sahabat-sahabat lain yang tadi masuk separuh-separuh kan. Nanti bolehlah tengok ulangan balik. Okay, baik, jom kita tangguhkan dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, saya undur diri dulu tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.
أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي لحظة من وقتي معاك. أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا إليك. خفق الروح لن يجزي عبيرا فحمي عطائك. اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة. صباح الخير يا كل الخير، فأنت فقط تستحقينها أمي الحبيبة. يا بحري والشمس أنا أحتاجك دوما يا أمي. أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا إليك. خفق الروح لن يجزي عبيرا فحمي عطائك. اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة. ربي أبعد عن أمي متاعب الدنيا، ولا تذقها طعم الألم يا شفيع، ولا دموع الحزن أسعدها وفيها لي. اللهم أعني على الإحسان إليها. اللهم أعني على الإحسان إليها الأم الحبيبة. حبيبتي.